Salam semua, selamat datang ke channel Teacher Lu. Tajuk tutorial hari ini ialah bab 1, subtopik 1.5, penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan. Pertama, kaedah bertulis. Kedua, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Mari kita lihat apa itu kaedah bertulis, iaitu maklumat yang diperoleh daripada sumber yang dipahat atau ditulis. Merupakan catatan harian seseorang, catatan pengembaraan dan fail kerajaan. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dapat dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu gading dan daun lontar. Daun lontar merupakan kaedah bertulis juga kerana mencatatkan maklumat yang menjadikan bahan penulisan dalam masyarakat tradisional. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masehi menjadi bukti bertulis bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita. Mari kita lihat proses kaedah bertulis. Pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Jika kita mengkaji tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal dan di Belanda. Sumber bertulis dapat diperoleh dalam bahasa Cina, Sanskrit dan Inggeris. Proses kedua dalam kaedah bertulis ialah mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arkib atau perpustakaan. Pentafsiran maklumat boleh dilakukan dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Proses ketiga, kaedah bertulis ialah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Bahan dan sumber rujukan perlu dikumpulkan di suatu tempat. Sumber perlu dicatat dan disimpan bagi memudahkan rujukan semula. Proses kaedah bertulis yang keempat ialah menggunakan peralatan yang sesuai, seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Menggunakan komputer untuk menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan, menyusun bibliografi dan statistik. Yang seterusnya ialah menganalisis, iaitu keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah perlu dihargai. Sejarawan itu berupaya mengupas dan menjelaskan pertendangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama untuk memperkukuh teori pemahaman dan penghayatan sesuatu peristiwa perlu disebarluaskan. Jom kita lihat kaedah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu buah. Orang sumber merupakan tokoh yang dipilih untuk ditemu buah. Orang sumber memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Dapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Pertama, persediaan. Kedua, rakaman temu buah. Dan yang ketiga, memproses rakaman. Dalam tahap 1, iaitu persediaan, adalah menentukan tokoh,
menentukan skop atau perkara yang akan ditemu buah, memilih soalan yang bersifat pendidikan sejarah. Semasa tahap yang kedua, iaitu rakaman temu buah, ialah membuat persediaan yang lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber petulis dahulu. Meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengajian. Semasa memproses rakaman pada tahap ketiga, ialah membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta-fakta dengan sumber petulis, serta menyimpan rakaman dengan baik. Marilah kita lihat kaedah arkeologi. Digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. Mari kita lihat aktiviti gali cari di tapak penemuan. Melakukan perancangan grade sebelum kerja ekskavasi dilakukan oleh ahli arkeologi. Setiap petak diberikan nombor rujukan, menandakan kawasan berdasarkan pelan, mencatatkan semua penemuan dalam ekskavasi. Mari kita lihat kerja-kerja di magma arkeologi, iaitu pemugahan dan mengisihan mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai dilakukan. Pembersihan artifak dilakukan sebelum kajian dilakukan. Pengkatalogan bagi setiap artifak dibuat dengan memberikan nombor pengenalan, dan penganalisian dilakukan untuk mendapatkan maklumat bagi sesuatu artifak. Arkeologi bawah air ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang tertambah di dasar laut, sungai atau tasik. Kaedah membuat kajian di bawah air sama seperti kaedah arkeologi yang dilakukan di darat. Kaedah ini menggunakan peralatan khusus di bawah air yang dikendalikan oleh pakar menggunakan teknologi yang melibatkan kos yang tinggi. Di Malaysia, kajian ini masih baru dan semakin mendapat perhatian. Peranan pembangunan bidang arkeologi bawah air dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah. Di negara kita, terdapat undang-undang yang melindungi warisan bawah air di bawah bidang kuasa Jabatan Warisan Negara. Terima kasih tutorial untuk kali ini. Sekiranya tutorial ini adalah manfaat untuk anda, sila tekan like, share dan subscribe channel saya. Jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Bye!